Ada dua situation yang berbeza, dua situasi yang berbeza, okay? Sebelah kanan, boleh nampak tak sebelah kanan kamu macam mana keadaan dia, sebelah kiri macam mana keadaan dia. Okay, dia punya persoalan dia, kenapa the man on the left warmer than the man on the right. Okay, kenapa dia lelaki yang berada di sebelah kanan, di sebelah kiri ni dia lebih panas berbanding dengan yang berada di sebelah kanan. Why? Kamu Sebab rasa matahari, kenapa? Sebab matahari menghadap ya, lelaki. matahari matahari betul-betul menghadap dia. Okey, yang sebelah sini pula kamu boleh nampak pergerakan angin. Okey, situasi ni kita panggil sebagai microclimate ataupun iklim makro. Okey? Microclimate ni dia adalah situasi di mana dalam kawasan berlakunya perbezaan cuaca ataupun perbezaan climate, perbezaan cuaca lah dalam kawasan yang kecil. Okay, tak apa, kita tengok lagi. So kamu boleh nampak perbezaan ni. Kenapa dia berbeza. Okay, matahari, angin, ni lah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya perbezaan cuaca ni. Walaupun dia duduk di kawasan yang sama. Okay, lagi satu contoh saya bagi kamu. Kamu sekarang ni berada dalam rumah kan? Betul tak? Dalam rumah ataupun dalam bilik ataupun dalam bangunan lah. Macam mana keadaan kamu rasa berbanding dengan keadaan dekat luar? Adakah kamu berasa dalam keadaan panas sekarang ni? Sejuk Puan. Sejuk. Kenapa sejuk? Sebab pagi. Pagi sebab apa? Sebab kamu berada di dalam rumah ataupun di dalam bilik. Dalam bilik kamu ada kipas. Dalam bilik kamu ada langsir. Penyaman Lepas udara. tu ada penyaman udara. Kemudian rumah kamu juga ada bumbung, ada dinding yang menghalang kamu daripada mendapat cuaca yang panas berbanding dengan di luar rumah kamu. Luar rumah kamu rasa sejuk ke panas sekarang ni? Panas. Panaslah berbanding dengan keadaan di dalam rumah. Sebabnya di luar rumah tak ada shelter, tak ada dinding, tak ada bumbung. Dia menghadap terus kepada matahari. Walaupun tak ada matahari, keadaan hujan ke, so dia tetap juga tak sama situasi ataupun cuaca di dalam rumah dengan yang di luar rumah. Okay, perbezaan ni lah kita panggil sebagai microclimate. Okay. Kita tengok situasi yang ni pula. What is the name of this factor? Ni, keadaan ni kita panggil dia sebagai microclimate. Walaupun dia adalah satu gunung, satu bukit, tapi dia akan berbeza keadaan. Cuaca sebelah sini dia lebih redup, lebih sejuk berbanding dengan kawasan yang di sebelah kanan kamu. Dia adalah lebih panas. Okay, sebab apa sini sejuk? Sebab matahari berada di sebelah kanan. Matahari terus dekat kawasan ni. So sebelah sini, sebelah kanan ni dia akan lebih panas berbanding dengan keadaan di sebelah kiri. Sebabnya sebelah kiri dia tak menerima terus matahari. Matahari dia terhadang. So sebelah sini dia akan redup. Okay, so situasi ini, situasi yang kamu nampak ni, situasi yang sedang saya cerita dan bagi tahu kamu ni, kita panggil dia sebagai microclimate. Okay, ni penerangan dia. A microclimate ni is when the climate in a small area is different to the general area around it. Okay, bila mana cuaca di dalam kawasan yang kecil itu berbeza dengan cuaca di sekitarnya. Okay.
Next adalah many different thing can cause this. Banyak sebab ataupun banyak benda, banyak faktor yang boleh menyebabkan perkara ni berlaku. Okay. Ni adalah penerangan tentang climate. Climate ni is the average weather condition of a place over a long period of time. Okay, so kamu kena ingat ni. Okay. So, apa dia local features yang akan effect kepada kamu punya temperature dan juga wind? Okay, apa keadaan ataupun apa ciri-ciri semula jadi yang akan memberi kesan kepada temperature, suhu dan juga angin dekat kawasan tu? First sekali adalah dia punya physical features ataupun ciri-ciri fizikal. Kalau keadaan tempat tu ciri-ciri fizikal dia banyak pokok besar. Okay, keadaan tu kamu rasa temperature dia macam mana? Suhu dia tinggi ke rendah? Rendah. Rendah lah berbanding dengan kawasan yang tengah padang yang tak ada pokok. So dia lebih tinggi. Tu keadaan-keadaan ataupun ciri-ciri semula jadi tu dia boleh memberi kesan kepada kamu punya kawasan ataupun perubahan kepada temperature kawasan tu. Lagi satu contohnya bila kamu duduk dalam rumah kaca berbanding dengan duduk dalam bangunan yang bertutup habis. Okay, so mana yang kamu akan rasa lebih panas? Mana yang lebih panas? Kaca. Ya, yang kaca. Okay, kemudian apa ni ciri-ciri lokal yang kedua adalah shelter. Shelter ni apa kelas? Tahu tak shelter ni apa? Tempat perlindungan. Yes, tempat berlindung. Okay. Macam mana tempat perlindungan kamu tu? Ada tiang, ada tembok besar ke yang menghadang kamu? Ada pokok besar ke yang akan menghadang kamu daripada terkena terus kepada matahari? So bila kamu berada di belakang tembok tu ataupun di bawah pokok tu, keadaan dia punya suhu adalah lebih rendah berbanding dengan bila tak ada shelter. Bila tak ada tempat perlindungan ni. Ada tahu? Penting tak ada pokok besar, kamu akan rasa lebih panas lah. Okay, kemudian yang ketiga adalah surface. Surface ni adalah permukaan. Permukaan kamu tu apa? Kalau tar dengan rumput, mana lebih panas? Tak. Tar, okay. Berbanding dengan rumput. Kenapa? Kejap lagi saya akan terangkan. Okay, kemudian building pula. Building pun dia boleh menyebabkan ataupun memberi kesan kepada suhu dan juga angin dekat kawasan tu. Bagaimana building tu disusun? Okay, kalau building tu disusun macam rumah teres, so pergerakan angin tu terhad untuk rumah yang berada di tengah. Berlainan dengan rumah sesebuah. Bila rumah sesebuah, pergerakan angin tu dia akan lebih berbanding dengan rumah teres. Nak-nakkan rumah yang berada di tengah-tengah. Okey, kejap lagi saya tunjuk saya ada penerangan dia. Ni saya bagi dia punya list dulu. Okey, dan yang keempat, yang kelima adalah aspek. Aspek ni dia adalah, kejap lagi saya akan terangkan juga apa itu aspek. Okey, so kamu boleh tengoklah ciri-ciri lokal yang akan menyebabkan perubahan kepada temperature dan wind. Gambar yang pertama ni kamu rasa suhu ni macam mana? Rendah. Kenapa rendah? Permukaan dia ais. Permukaan dia adalah ais. Walaupun dia ada nampak macam ada matahari macam panas kan. Tapi keadaan ni adalah sejuk, sangat sejuk disebabkan oleh permukaannya diseliputi oleh ais. Okay, yang ni pun sama juga. Dia adalah lebih suhu dia lebih rendah lah berbanding dengan kawasan yang tak ada pokok langsung. Macam ni juga. Ni adalah contoh shelter, tempat berlindung. Bila ada atap macam ni, so kita akan suhu dekat kawasan sini akan lebih rendah berbanding dengan kawasan yang tak ada atap. Okay, first sekali. The effect of shelter. Kamu tengok gambar yang diberikan ni, dia ada bentuk macam
pendinding kan, dinding ataupun tembok macam ni. Okay, untuk bila kamu berada dekat kawasan mana kamu rasa yang lebih panas? Berada pada anak panah purple ataupun anak panah oren? Warna Purple. purple. Purple lebih panas. Kenapa dia lebih panas? Sebab tak ada tempat berlindung. Sebab matahari direct terus pada dia kan sini. Dan sini kamu boleh nampak macam ada shadow ni. Bila ada shadow ni automatik kawasan sini adalah lebih sejuk lah berbanding dengan kawasan sebelah dia. So bila kamu berada di kawasan ni, kamu better lagi duduk dekat kawasan mana? Kat sini, kat purple ataupun dekat orange? Orange. Mestilah kamu pilih tempat yang orange ni kan. Okay, itu kita panggil sebagai microclimate. Walaupun kawasan microclimate ni untuk kawasan yang kecil macam ni ya. Dia bila berlaku perbezaan suhu tu kita panggil sebagai microclimate lah tu. Okay, yang ni adalah the effect of shelter pula, berdinding macam ni pula, jenis apa ni, batu-batu macam ni. Okay, dekat mana yang lebih sejuk, mana yang lebih panas, anak panah merah ataupun kuning? Merah. Kenapa kamu kata anak panah merah tu lebih panas? Silap. Kuning. Pula. Okay. Okay. Kenapa this side adalah more cooler than the other side? The other side ni. Kenapa? Sebab dia tak ada pokok. Dia tak ada pokok, satu matahari akan di pada dua-dua tempat ni. Pada sebelah sini pun kena matahari, sebelah kuning pun akan kena matahari. Tapi yang ni kita ni kan adalah angin. Okay, bila kamu berada di belakang tembok ni, angin tak akan sampai dekat kamu. Dekat yang yellow punya arrow. Okay, dia akan tersekat oleh tembok batu ni. So bila angin bergerak daripada kawasan anak panah merah ni, so tempat sini je lah akan kena angin. Bila kamu duduk ataupun mencangkung dekat belakang tembok ni, angin tak akan sampai kat kamu sebabnya dia disekat oleh ni batu. Tapi kalau kamu berdiri tak ada masalah. Saya cakap bila kamu menyangkung ataupun duduk. Okay. Yang ketiga, physical features. Ciri-ciri fizikal ni pun boleh menyebabkan berlakunya panas ataupun sejuk untuk satu kawasan. Okay, water area. Kamu tengok water area ni seperti tasik yang saya tunjukkan ni, have a cooling effect on the land. Lepas tu pokok-pokok yang berada di sekitarnya juga dia boleh menyumbang shade ataupun shadow kepada tasik pada kawasan air. So menjadikan dia lebih sejuk. Okay, ni pokok-pokok ni pun menyumbang juga kepada perubahan suhu. Bila banyak pokok, kawasan tu akan menjadi suhu dia lebih rendah. Tapi bila kamu tebang semua pokok ni, air ni tak mustahil dia akan jadi panas. Okay, kelas. Faham tak? Faham puan. Okay. Yang ni kita cerita pasal surface tadi. Macam mana surface boleh memberi efek kepada microclimate. Okay, macam mana dia boleh menyebabkan perubahan suhu. Okay, kamu tengok. Yang anak panah hijau dia menunjukkan light surface such as grass reflect. Okay, maknanya permukaan tu dipenuhi dengan rumput hijau. Dan lagi satu gambar, lagi satu situation ni, permukaan dia dilapisi oleh tar. Okay, so antara yang diliputi dengan grass dengan yang diliputi dengan tar ni, dah tentulah mana yang lebih panas? Tak. Kenapa dia panas? Kenapa? Warna gelap. Yes, warna gelap. Macam seperti yang kamu semua sedia maklum lah. Apa sahaja warna yang gelap, terutama hitam, dia punya sifat dia adalah menyerap haba. Okay, tengok ni penerangan. The colour of the ground surface affect warming. Okay, colour ni dia akan
menyumbangkan sama ada dia menyumbang kepada panas ataupun sejuk satu kawasan tu. Dark surface such as tarmac ataupun soil absorb, dia more radiation than lightly colour surface. Dia lebih radiasi daripada yang berwarna lebih terang ni. Sebab warna yang ni dia menyerap haba. Kamu tengok bila musim hujan, tar ni dia akan mengeluarkan asap. Pernah tengok tak? Pernah? Maknanya betapa panasnya tar tu. Dia menyerap haba. Okay, bila hujan dia akan melepaskan haba tu, barulah jalan tu akan jadi sejuk sikit. Okay, lighter color surface such as grass will reflect more radiation. Okay, untuk yang hijau macam ni, dia macam kamu tahulah tumbuh-tumbuhan ni sifat dia apa? Dia menyerap apa? Tumbuh-tumbuhan ni Cahaya matahari. dia tak menyerap cahaya matahari, tapi dia menyerap air. Bila dia menyerap air, dia boleh menjadikan kawasan tu lebih sejuk lah berbanding dengan dark surface yang akan menyerap matahari yang ni, yang permukaan hitam ni, yang tar ni. Okay. Kemudian the effect of building, bangunan, penyusunan bangunan pun boleh menyebabkan berlakunya microclimate pada satu-satu kawasan. Contohnya kamu tengok bila kamu susun building ni rapat-rapat macam ni. Okay. Dia akan menjadikan kawasan tu panas. Kenapa panas? Sebab dia punya pergerakan angin tu. Pergerakan angin hanya di kawasan yang ni je. Bila kamu duduk kat tengah-tengah ni, dia terbatas. Tapi berbanding dengan rumah sesebuah, so pergerakan angin tu akan bebas macam tu. Mana-mana sisi pun kamu akan dapat angin. Sebab tu kalau rumah teres, biasanya dia akan panas, terutama pada waktu malam. Sebabnya pada siang hari tu dia menyerap haba dan menyimpan haba tu. Okay? Macam contoh saya bagi, rumah yang diperbuat daripada batu dengan rumah yang diperbuat daripada papan. Mana yang lebih panas? Ataupun mana yang lebih sejuk? Rumah papan ke rumah batu? Rumah papan ke rumah batu lebih panas? Batu. 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 Kenapa batu? Kenapa rumah papan sejuk? Rumah kamu sekarang ni rumah batu ke rumah papan? Batu. Kayu. Rumah kayu. Yang rumah kayu tu rumah kamu panas ke sejuk? Panas. Panas lah sebab tak ada aircon kan? Betul. Tapi kalau ikutkan rumah kayu dengan rumah batu, rumah kayu ni dia lebihlah sejuk berbanding dengan rumah batu. Okay, tapi bila keadaan macam tu, panas, sejuk, dia boleh direducekan dengan faktor-faktor lain. Contohnya rumah batu, panas, apa yang kamu buat? Letak aircon. Letak aircon, bubuh kipas. Okay, itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya microclimate juga. Okay, berlakunya perbezaan cuaca antara luar dengan dalam rumah pula. Okay, antara rumah kamu dengan rumah orang lain pun berbeza juga dia punya microclimate. Rumah kamu mungkin lagi sejuk berbanding dengan rumah kawan kamu yang lagi satu tu. Sebab rumah kamu ada 10 aircon. Macam tu. So, dia berlakulah microclimate juga. Microclimate ni dia hanya berlaku di kawasan-kawasan yang kecil. Okay? Boleh faham tak kelas? Boleh puan. Kenapa pentingnya kamu belajar microclimate ni? Kenapa kamu rasa penting benda ni? Untuk Untuk faktor pembinaan. Proses pembinaan. Kalau kamu nak merancang kawasan perumahan ke, kamu kena tengoklah dia punya arah angin, arah matahari. Sebab benda tu semua dia akan memberi kesan kepada situasi ataupun comfortable rumah kamu tu. Okay.
Macam saya pernah cakap sebelum ni lah, rumah yang menerima matahari di sebelah pagi adalah lebih baik daripada rumah yang menerima matahari pada waktu petang. So bila kamu dah ada ilmu tu, bila nak buat perancangan, kamu boleh fikirlah benda tu. Ataupun untuk diri sendiri bila nak beli rumah nanti suatu hari nanti. Okay, kamu kena tengoklah rumah tu, takkan nak beli rumah yang panas. Mestilah kamu beli rumah yang redup. Kalau dia terima panas pada waktu pagi, tak kisah. Okay, kelas. Lagi satu, kenapa pentingnya kalau masa kelas studio ni, ada tak kamu tengok pasal orientasi angin? Ada belajar tentang orientasi angin tak? Ada Puan. Orientasi Ada. macam mana tu? Studio kamu buat apa sekarang ni? Projek 2. Projek 2. Projek 2 tu projek apa? Site planning. Site visit. Okay, kelas. Masih ada di sana? Masih Puan. Okay, sambung lah. Sampai mana tadi berhenti? Sampai dekat studio kamu sekarang ni, kamu buat projek apa? Projek 2 tu buat apa? Hantar report. Kamu dah buat lawatan tapak belum? Dah Puan. Dah. Masa buat lawatan tapak tu, tengok tak? Dia pensyarah kamu suruh tak tengok orientasi mata angin, orientasi air. Orientasi air. Orientasi matahari. Dia suruh tengok. Dia tak suruh tengok pun. Tengok je Puan. Tapi tengok macam tu je lah. Tengok macam tu alamak kamu ni. Kenapa dia suruh kamu tengok benda tu? Sebab dia salah satu ni lah sebab dia. Ya Okay. Puan, betul. Macam mana? Macam mana tu Puan? Okay, kenapa dia suruh kamu cari orientasi matahari, orientasi angin? Padahal kita dah tahu dah. Mesti matahari akan terbit daripada mana matahari terbit? Daripada Timur. Timur ke barat. Timur ke barat. Okay, tapi tengoklah pada tapak kajian kamu. Timur dekat mana, barat dekat mana. So bila kamu dah tahu timur dan barat dekat mana, matahari terbit dekat mana, pukul berapa matahari terbit, sampai dekat kawasan kamu tu tak sama. Contohnya tempat kamu sampai matahari terbit pukul 7.30. Matahari terbit atas kepala, contohlah. So pentinglah kamu nak buat rumah tu nak menghadap macam mana. Bukan boleh main letak rumah tu. Okay. Lagi satu, angin pun kena tengok juga. Sagi rumah kamu tu tak dapat angin, dilindung oleh bukit lah, dilindung oleh ada benda yang melindung angin daripada masuk kawasan rumah kamu. Bila kamu buat rumah nanti, rumah tu tak laku. Sebab apa tak laku? Sebab rumah tu panas. Tak ada angin, tak ada. Lepas tu matahari pula memang terpacak terus atas rumah, bumbung rumah. So bila nak buat perancangan tu, kena fikirlah benda tu.
Kena tengoklah matahari, kena tengok angin. Okay kelas? Lepas tu kalau dah kata kawasan tu memang panas, dah tak boleh nak buat apa dah. So kamu boleh ubah dari segi material bangunan tu. Bahan-bahan yang kamu buat untuk buat rumah. So kamu gunalah material yang boleh menebak haba ke. Macam tu lah cara-cara dia. Okay kelas? Boleh teruskan? Okay, next ni adalah aspek. Apa aspek? Aspek ni apa? Cili-cili. Bukan ciri-ciri, aspek yang ditekankan dalam ni dia adalah direction in which a place is facing. Maknanya arah dekat mana sesuatu tempat tu menghadap. Adakah dia menghadap utara, menghadap selatan? Okay, kalau dia benda tu itu kita panggil sebagai aspek. Arah di mana sesuatu tempat tu menghadap. Okay. Placing facing the sun will be warmer than those in shadow. Okay, kedudukan yang menghadap terus kepada matahari ni adalah lebih panas berbanding dengan yang duduk di bawah bayang-bayang. Okay, contoh ni. Kamu tengok. In a place or person, kedudukan tempat ataupun manusia ataupun orang yang menghadap arah utara, then they will get less sun. Dia akan dapat matahari yang sikit. Jadi, dia adalah lebih pula berbanding dengan orang yang menghadap arah selatan. Kalau dia menghadap arah selatan, dia akan dapat matahari yang lebih. So, dia akan lebih panas. Macam tu juga dengan meletakkan sesuatu tempat. Kalau tempat tu diletakkan menghadap utara, so tempat tu akan lebih sejuk berbanding dengan tempat yang menghadap arah selatan. Dia akan lebih panas sebab dia dapat matahari yang lebih. Okey, boleh ni tak? Sebab itulah pentingnya dalam plan kamu sediakan arah mata angin. Supaya kita boleh tahu mana north, mana south, mana west. Okey? Bukan saja-saja je kita letak arah mata angin tu. Dan bukan saja-saja je kita suruh kamu letak arah mata angin dalam plan. Okey. Kelas, boleh lagi tak meneruskan? Boleh lagi puan. Boleh lagi. Masih bersemangat. Boleh puan. Okay, don't worry. Benda ni simple. Okay, kelas next adalah faktor-faktor mikroklimik. Okay, faktor-faktor mikroklimik ni adalah satu angin. Lepas tu humidity, kelembapan. Kemudian sun, shadow, matahari dan bayang-bayang. Okay, D adalah heat and ventilation. Yang E adalah sound and noise. Okay, semua benda-benda ni dia mempengaruhi ataupun dia merupakan faktor kepada microclimate. Contoh pertama tadi angin. Kalau kawasan tu dia lebih menerima lebih banyak angin, dia akan menyebabkan kawasan tu sejuk. Manakala kalau kawasan tu mendapat less wind, maknanya kawasan tu lebih panas. Kalau dia menghadap terus kepada matahari, dia akan panas. Kalau dia duduk dekat bawah bayang-bayang, dia akan sejuk. So faktor-faktor yang disebutkan ni, semuanya dia mempengaruhi microclimate dalam kawasan tu. Okay. So ini adalah maklumat-maklumat penting yang kamu kena tahu untuk menentukan microclimate kawasan kamu tu. First adalah orientasi struktur. Okay, kedua tentang dia punya shielding of exposure to sun. Apa pengadang yang boleh mengadang dia daripada sampai terus kepada matahari tu. Sebab tu bila buat rumah, kena ada bumbung. Kenapa kena ada bumbung? Supaya kamu tak
panas disebabkan matahari, kamu tak basah disebabkan hujan. Okay, sebab tu pentingnya rumah kita buat bumbung. Kemudian equipment for cooling and heating. Apa peralatan-peralatan yang boleh memanaskan dan juga menyejukkan kawasan. Contohnya macam kawasan rumah kita ni, kawasan Malaysia ni lah kan, kita memerlukan benda yang boleh menyejukkan rumah kita. Tapi bila kamu duduk dekat Amerika, kamu memerlukan kalau musim sejuk, kamu masih perlukan aircon ke? Perlukan aircon? Tidak. Tidak. Habis apa yang kamu perlukan? Penghaba dingin. Pemanas udara. Okey, alat-alat pemanas lah. Okey, bukan pemanas udara, jangan mengarut. Okey, dia lebih kepada alat-alat pemanas. Contohnya kalau kamu tengok dalam bangunan ataupun dalam rumah dia, lantai dia tu, dia ada alat pemanas dalam lantai dia. Bila musim sejuk, dia pasang alat tu, lantai tu akan panas. Okey, lepas tu building material. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk buat rumah. Ini pun memainkan peranan juga. Dia boleh menyebabkan mempengaruhi microclimate untuk kawasan kamu. Macam saya cakap tadilah, buat rumah dengan bata dengan kayu ataupun papan. Mana better lagi sejuk. Lepas tu cover and planting. Apa tumbuh-tumbuhan yang kamu boleh tanam dekat kawasan tu supaya kawasan kamu lebih sejuk ataupun redup. Lepas tu cover kamu punya surface dekat kawasan kamu tu, nak coverkan dengan apa? Rumput ke ataupun dengan tar. And lastly adalah light condition ataupun keadaan lampu pun dia memainkan peranan juga Okay, kelas. Ni adalah last untuk topik yang ni. Last untuk saya terangkan hari ni lah. Okay, microclimate is influenced by. Microclimate ni dia dipengaruhi oleh perkara-perkara yang ni. Pertama, topografi. Topografi, kalau topografi dia adalah tanah tinggi, macam mana dia punya keadaan suhu kat kawasan tu? Sejuk. Okey, lebih sejuk berbanding dengan kawasan yang tanah rendah ataupun rata. Kemudian cover macam tadilah saya cakap, kalau dia di surface itu dia diliputi dengan rumput, tanaman-tanaman, so jadikan kawasan tu lebih sejuk berbanding dengan yang kamu simin ataupun kamu tar. Okay, kemudian ground surface. Ni sama juga lah, ground surface. Atas kamu punya permukaan tanah tu apa yang kamu buat? Tanam pokok banyak-banyak ke ataupun tak ada pokok langsung ke? Dia boleh membuat perubahan kepada microclimate kamu. Dan juga man-made form. Apa sahaja bentuk buatan manusia. Dia juga boleh mempengaruhi microclimate untuk kawasan kamu. Okay, kelas. Daripada saya terangkan tadi tu, apa yang kamu faham? Saya panggil seorang-seorang. Boleh puan. Saya nak tanya Anis Akilah. Anis Akilah ada tak? Ya puan. So apa yang kamu faham tentang microclimate? Apa yang kamu faham, Anis Akilah? Ada ke tak kat situ? Senyap ni. Pasal cuaca. Cuaca macam mana? Bagi satu situasi. Contoh surface, kalau
kat kawasan tar dia lebih panas. Kalau kawasan yang rumput dia lebih suhu dia lebih sejuk. Okay, perbezaan yang kamu cakap tadi tu itu adalah microclimate. Okay, lain situation. Hazim Zulhelmi. Mananya Hazim Zulhelmi. Ya saya puan. Bagi satu situasi microclimate. Rumput puan, rumput. Rumput apa rumput? Bagi penerangan yang detail. Rumput apa rumput? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Yelah apa benda je tumbuh-tumbuhan. Dia bagi sejuk. Apa Kalau yang ada bagi pokok sejuk? besar. Pokok Lepas tu besar kalau panas? di kawasan perumahan. Kalau banyak pokok besar dia akan panas. Dia akan sejuk lah. Suhu rendah lah. Suhu dia lebih rendah berbanding dengan apa? Kawasan yang macam mana? Berbanding kawasan yang tak dikelilingi oleh pokok besar. Dia ada pokok kecil, pokok ulam raja. Tu akan panas betul. lah. Betul puan. Okay. Iqbal. Ya saya puan. Iqbal. Ya saya puan. Bagi satu situasi Iqbal selain Situasi daripada yang apa? kawan kamu sebut tadi tentang microclimate. Microclimate ni dia salah satu faktor yang penting dalam pembinaan bangunan, di mana kalau kita nak membangunkan sesuatu tempat, kita perlu melihat faktor angin dan matahari. Contohnya faktor untuk apa dia? Salah. Kelas sekejap. Apa dia? Salah. Apa yang salah saya tak sebut pun lagi. Oh ya. Saya tengah mendengar. Tak saya sambung ke? Yelah sambung. Kalau apa tadi ya? Cerita balik. Okey, sambung faktor matahari lah. Macam kalau kita nak membangunkan satu tempat tu, seeloknya kalau matahari tu dia terpacak masuk rumah kita time waktu pagi. Terpacak. Bukan pacak lah, cahaya matahari tu boleh masuk dalam rumah kita tu waktu pagi. Lepas tu faktor angin juga untuk kita pilih. Bukan pilih lah, sebab kita kena tahu faktor angin tu untuk membangun bangunan, untuk bagi laluan udara tu lagi, laluan angin tu lancar. Kemudian faktor surface, faktor topografi, lepas tu faktor topografi macam mana pula? Topografi tu bentuk muka bumi, sama ada kawasan tu tinggi atau rendah. Lepas tu pokok-pokok ada ke tak tumbuhan. Lepas tu Okey, faham dah. Cukup. Saya nak tanya orang lain pula. Baik puan. Okey, Azalizah ada Azalizah. Jangan tiba-tiba mic terus rosak Azalizah, apa aspek? Aspek. Yes. Yang 4 tadi tu ke puan? 4 apa? Saya tanya. Topografi, man-made base, Bukan. cover. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi microclimate. Ni saya nak tanya kamu pasal aspek. Dia ada banyak tadi. Pasal fizikal punya ciri-ciri fizikal, pasal apa tu, pasal building. Ni the effect of building. Tapi saya nak the effect of aspek. Ni aspek. Oh, yang untuk macam kedudukan matahari dengan arah mata angin tu ke puan? Segangan tentang tu. Tu saya tadi pergi tanda, saya tak dengar. Itulah kamu ya. Habis tu apa yang kamu tahu? Kamu cakap pasal kedudukan tadi tu? Yang tahu yang ni je lah, kalau apa,
kalau kita nak buat rumah tu kena tengok arah mata angin dengan kedudukan matahari sama ada contoh kalau macam apa tu matahari tu kalau buat rumah tu kalau boleh jangan menghalang laluan angin tu sebab nanti rumah akan jadi panas. Okey. Boleh lah. Tapi saya nak jawapan aspek juga. Saya nak tanya Sarabut. Sarabut, Ya puan. apa yang kamu faham tentang aspek? Aspek ni Apa dia aspek? macam kita nak tahu arah. Arah macam mana? Arah macam bentuk bangunan tu direct ke mana. Lepas tu macam kalau tempat bangunan tu letak dekat arah cuaca yang panas, dia pun panas. Arah apa tu? Arah macam selatan dengan utara. Okey, selatan dengan utara mana yang lebih panas? Utara. Utara. Utara sejuk, selatan panas. Okey, bagus. Okey, itu jawapan Sarabut. Seorang lagi saya nak tanya. Siapa orang bertuah ni? Seorang lagi ni. Saya nak tanya pasal aspek juga. Eugene. Year 1. Apa yang kamu faham tentang aspek ni tadi? Aspek ni dia macam kalau contohlah kita negara Malaysia dengan negara Amerika, negara Malaysia dia orang lebih utamakan macam nak rumah dia orang sejuk lah. Kalau itu bukan cerita pasal aspek tu, lain tu. Oh bukan No, saya nak yang ciri-ciri tentang aspek tadi. Aspek sekejap. Okay, tak apa, saya nak tahu orang lain. Boleh puan. Farid ke? Aiman bin Bunari. Ya saya puan. Aiman. Ceritakan tentang aspek. Macam mana aspek boleh mempengaruhi microclimate? Aspek ni apa? Seorang pun tak boleh nak diceritakan yang tepat. Aiman. Mana pula pergi? Okey puan. Cepatlah. Dia macam Siapa macam seorang tu kalau dia berdiri kat tengah berdiri kat tempat macam berlindung tu pun still lah kita kena. Salah tu. Itu lain, tu bukan pasal aspek. Okey, saya nak tanya Farid. Yes. Farid. Ya saya puan. Cerita Farid. Aspek ni aspek ni dia apa? ditentukan di mana dia facing dekat arah mata angin yang mana. Kalau macam utara tu dia sejuk kan. Kalau bangunan tu menghadap arah utara, jadi bangunan tu sejuk. Okey. Kalau bangunan tu menghadap ke selatan, jadi bangunan tu agak panas lah. Wah, pandai lah. Memang bagus Thank you, memang puan. ni. Memang jawapan yang memang saya nak. Okay. So, bila dah ada jawapan yang tu, saya rasa saya boleh stop kelas. Boleh? Boleh puan. Pulang puan. Boleh puan. Boleh Saya tak boleh bagi banyak-banyak. Bagi sikit ni pun tak dapat. Jadi kalau bagi banyak langsung saya cakap seorang-seorang. Okay, so kalau ada soalan, tanya dulu ada soalan. Ada soalan tak? Fatihah Izzati ada soalan? Puan Iqbal tanya ada soalan tak? Farid pun, dia ada nak tanya. Bukan. Udah, saya tak tanya yang tu. Saya tanya siapa tadi? Fatihah Izzati. Tak ada. Fatihah.
Fatia Izzati ada soalan? Tak ada Puan. Tak ada maknanya kamu faham ni. Betul? Betul Puan. Okey, Najatul Faika. Najatul Faika. Ya saya. Ada soalan tak? Tak ada Puan. Arif Hilman. Akram Zamri. Betul lah Akram Zamri. Tak ada Puan. Tak ada. Okay. Kalau tak ada soalan, kita jumpa next class. InsyaAllah Puan. Any question, kalau malu nak bertanya dekat ni, PM saya dalam Telegram. WhatsApp Puan. Ha? Apa dia? Tak ada apa Puan. Aku sekeh juga kamu ni. Dia kata dia nak PM kat WhatsApp. WhatsApp ke apa ke buat je lah. Hantar je lah. Malu dah. Kan? Okay. Lah. Okay kelas. Apa lagi tu Aiman? Tak ada apa-apa Puan. Kamu nasib baiklah kelas ni secara online. Kalau kelas tu secara face to face dah ramai yang kena sekel. Puan tak nak buat face to face ke? Apa dia? Puan tak nak buat face to face ke? Kamu dah buat ke kelas secara face to face? Belum. Dengan kelas-kelas yang lain? Dengan kelas-kelas yang lain? Infra sekali je. Infra sekali je. Itulah nantilah tengoklah macam mana. Kalau saya rasa nak buat nanti saya buat lah. Okay? Baik. Okey Puan. Okay, kalau tak ada apa-apa kita jumpa next class. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Salam Bye Puan. Puan. Happy